Baik, jom kita mula untuk formation of dipeptide molecule, iaitu sejenis molekul yang hanya contain dua amino acid yang join together. Dua sahaja amino acid kita join. So dalam joining process itu, it is a condensation process, whereby removing of water molecule, So each of bond produced is due to the each of water remove. Okay, tak apa. Nanti kita tengok proses dia. So, in condensation, hydrogen atom and hydroxyl from carboxyl group are removed to release a molecule of water. Satu molekul air akan tolak keluar ataupun di remove keluar. Okay, seperti kita tengok di sini. Okay, ini adalah monomer amino acid yang pertama. Okay, amino acid monomer yang pertama. Dan sini adalah amino acid monomer yang kedua. Monomer yang kedua. So di sini kita kalau buat macam mana pun kita buat bentuk amino acid ini, reaction hanya boleh berlaku dengan antara OH daripada carboxyl group dan juga H daripada amino group from different amino acid. Dan nanti it will remove as a water molecule. And the peptide bond will form. Ikatan peptida ataupun peptide bond akan form in the dipeptide molecule. Alright. Baik. So, when two amino acid that link together by peptide bond, this is known as the formation of new molecule called dipeptide. And a peptide bond is formed between carbon atom in carboxyl group of one amino acid molecule with nitrogen atom in amino group of another amino acid monomer. Apa maksudnya? Maksudnya macam ni. Maksud dia macam ni. Bila awak lukis first monomer, carbon alpha carbon, katakan NCC di sini, NH2 di sini, NCC di sini. Katalah hydrogen atom di sini, R group di sini. Di sini masih lagi carboxyl group. Dah awak lukis reaction between two amino acid, NCC. Dan di sini carboxyl group naik ke sini pula, ke kanan pula, Dan di sini katalah hydrogen atom dan di sini R group, amino group. So the reaction sentiasa berlaku antara H daripada second monomer dan juga OH daripada carboxyl group first monomer. So the removing of water akan tetap berlaku dengan cara macam ni. Dia takkan ambil amino group yang daripada sini dan react dengan COOH yang ni. Terlalu jauh lah. Dia akan cari dulu reaction ni yang paling dekat, So dia akan ambil carbonyl group dan juga amino group. Boleh faham? So bila reaction ini berlaku, so this is a condensation process. So once the water molecule remove, so awak boleh lukis semula the remaining. Dan awak boleh buat lebih mudah. Di mana awak buat dulu dia punya backbone, NCC. Kemudian awak letaklah 4 komponen pada alpha carbon ini. For example, the R group. Lepas tu kalau dari sini, kalau awak naikkan, di sini awak naikkan ke sini. So dia akan jadi C double bond OOH di sini. Dan di sini adalah hydrogen atom. Amino group. Alright. So, maksud kata di sini, katalah kita akan buang, tadi dia buang apa? Dia buang OH kan di sini kan? So, kita tulis balik C double bond O. Sini akan hilang, di bawah ni akan, di bawah di sini akan hilang dia punya OH. So awak letak dulu R di sini, H di sini, H di sini. Kemudian awak sambungkan ikatan ini, sambungkan dengan N di sini. Sebab apa? N di sini dah hilang hydrogen
atom dia ya. So di sini dia masih ada H1, okey, dan link tu terus akan berlaku dengan N di sini. Okey, so jangan lupa sambung NCC di sini, dia punya backbone NCC. Okey, kemudian hydrogen atom R group di bawah dan carboxyl group di sini. Okey, boleh faham? So therefore macam mana awak nak lukis peptide bond yang form yang terbentuk? So kita lukis, okay, kita masukkan semua O, C, N dan H. Okey, kita buat macam ni dan kita labelkan sebagai peptide. Peptide. Okey, linkage ataupun setembuk tulis peptide bond. Okey. Alright. So apa yang mudahnya kat sini adalah, okey, bila awak dah circle OH daripada first monomer dan juga H daripada second monomer. Okey. So apa yang saya nak highlightkan di sini adalah, okey, dia punya backbone ya, NCC. Okey, N daripada amino group, C adalah alpha carbon dan juga C di belakang adalah carboxyl group. Okey, yang ni pun sama. Okey, NCC. Okey, yang ini pun sama. So kita ada berapa monomers, kita boleh kira berdasarkan berapa NCC backbone yang dia ada. Okey, NCC sekali, NCC dua kali. So maksudnya dalam peptide dipeptide molekul ini, okey, kita akan dapat satu ikatan ya, peptide linkage, dan kita ada dua monomers ya, depends pada berapa kita kira NCC ni. Katalah awak ada soalan yang dia minta awak kira how many numbers of amino acid dalam rantai polinukleotide yang panjang. Okey, so awak kenalah buat ya, awak kena kira berapa bilangan NCC. Okey, katalah dia bagi kat awak, okey, dia bagi kat awak banyak macam ni. Okey, banyak macam ni. Okey, kemudian okey, dia soalan penuhkan dengan atoms lah. Okey, H, R, okey, double bond O. Okey, kat sini H. Okey, R, H turun bawah pula. Okey, sini turun bawah ke sini. Okey, sini H ke atas. Okey, sini katalah H ke atas, R kat bawah, C double bond O. Okey, sini H. Okey, R. Lepas tu sini H. Okey, let's say sini C double bond O dan sini adalah OH. Okey, so kalau soalan tanya how many numbers of amino acids construct ataupun build this polypeptide chain. Okay, so macam mana nak jawab? So kita kira berapa kali NCC. Okay, kalau soalan tanya berapa jumlah monomer amino acid yang ada dalam rantai polypeptide ini, so kita kira bilangan NCC. Okay, NCC sekali, NCC dua kali, NCC 3, NCC 4. So maksudnya akan ada 4 monomers lah dalam rantai polypeptide yang ditunjukkan di sini. Okey, dan satu lagi adalah kalau soalan tanya pula how many numbers of peptide bond in this figure. Okey, so kita kiralah daripada sini. Okey, 1. Okey, kemudian di sini 2. Okey, dan di sini ada 3. Okey, so ini semua adalah kita panggil sebagai peptide, okey, bond, okey, ataupun peptide linkage. Okey, boleh faham? Alright. Okey, ini contohnya ya. Okey, so ini amino acid yang kita dapat lihat di sini. Okey, amino acid ini dia punya R group dia. Okey, ini R group dia. So ini adalah different amino acid ya. First amino acid. Okey, ini second amino acid. Okey, and after the formation of dipeptide occur, okey, so ada removing of a water molecule. Okey.
Okey, dan kemudian di sini dapatlah polimer ada 3 monomers di sini. Okey, ini adalah amino acid yang ketiga ya. So removing of water molecule di sini, and dapatlah rantai polypeptide yang baru ya, yang ada 3 monomers. Okey, kena ingat lebih daripada 2 amino acid ataupun 2 monomer. Okey, so dia akan dapatlah rantai polypeptide chain. Okey, boleh faham? Alright. Okay, what about color breakdown of dipeptide? Okay, macam mana kalau pemecahan dipeptide? So, lukis dulu dipeptide molecule. Okay, kemudian mesti ada additional of a water molecule ya, satu je molekul air. Okay, kemudian tulis nama proses. Okay, hydrolysis. Okay, so lysis ataupun pemecahan dengan menggunakan air ya. Okay, kemudian bila tunjuk hasilnya adalah 2 amino acid. Okey, dan sebenarnya awak tak perlu ya, tak perlu ni, awak tak perlu circlekan H dan OH di sini. Cukup kalau awak tulis simbol tambah sahaja. Alright, so dapatlah untuk explaining ataupun untuk melukis equation for the breakdown of dipeptide. Okay. Alright, another one. Okay, structure level of protein. Okay, how to classify protein into the simplest level until the complex, the most complex level ya, beginning from primary structure, secondary, tertiary, kemudian quaternary. Okay, first of all, okay, kalau kita tengok gambar rajah di sini, semua ini adalah protein. Okey, tetapi ia daripada level structure yang berbeza. Okey, bermula dengan yang paling simplest. Okey, yang paling ringkas sekali hingga yang paling kompleks. Okey. So kita tengok berdasarkan dia punya bentuk, dia punya perbezaan dia bentuk bagi rantai polypeptide ya. Okey, kalau dari segi bilangan dia tak banyak beza ya dari segi bilangan. For example, primary structure consists of a single polynucleotide. Okay, and what about secondary structure? Dia pun origin ataupun berasal daripada satu rantai polypeptide. Okay, masuk ke tertiary level pun sama, satu bilangan polypeptide chain, tetapi bila masuk ke quaternary level structure, okay, dia sudah ada 4 ya polypeptide chain. Okay, so apa yang membezakan yang kita boleh tengok clear di sini adalah dari segi shape ya, dari segi bentuk. Okey, yang membuatkan struktur dia menjadi berbeza. Baik, so sekarang kita akan sambung untuk level structure of protein. Okey, daripada yang paling level protein yang paling ringkas hingga level protein yang paling kompleks. Okey, kita tengok yang pertama, primary structure level of protein. Dari segi berapa bilangan polypeptide chain ya dalam struktur primary structure ni. Okey, yang pertama ya, primary structure mempunyai satu sahaja. Okey, a linear sequence of amino acid in a polypeptide chain. Okey, point dekat sini maksudnya ada 2 perkara yang awak kena tahu. Yang pertama adalah polypeptide chain ni bentuknya linear. Linear maksud kata dia rantaian yang lurus lah ya. Yang lurus macam ni saja, linear ya. Okey, dan dia hanya mengandungi ya amino acid sequence ya, turutan amino acid. Okey, dan membentuk satu rantai polypeptide sahaja. Okey, satu sahaja. Okey, dan disebabkan dia hanya terdiri daripada satu rantai polypeptide sahaja, okey, antara amino acid monomer tersebut, okey, ada ikatan peptide bond sahaja. Okey, ikatan peptida sahaja ya. Okey. Sebab ikatan-ikatan lain tak boleh wujud lah, sebab rantai ni hanya membentuk satu linear polypeptide structure ya, polypeptide chain. Okey, so contoh bagi primary structure adalah insulin hormon, glucagon hormon dan juga lysozyme. Okey, so kena ingat protein ni boleh jadi banyak benda ya, boleh jadi component of muscle ya, protein boleh jadi enzyme, boleh jadi hormones. Okey, so protein ni boleh jadi
apa nama ni, channel protein, ya, boleh jadi untuk transport protein, macam-macam lah protein, ya. Okey. Okay, now kita tengok untuk the secondary structure of protein. Okay, macam mana pula untuk secondary structure? Okay, kat sini, okay, dia masih lagi terbentuk hasil daripada, okay, satu polypeptide chain. Okay, satu je rantai polipeptida, satu je. Okay, cuma, okay, sama ada dia akan membentuk protein, membentuk bentuk alpha helix. Okay, bukan lagi linear. Okay, dia akan membentuk alpha helix sebab, okay, kalau kita tengok di sini, dia macam dia macam apa, spiral macam tu kan. Okay, spiral, dia macam spiral. Okay, kalau kita tarik panjang, dia macam wayar telefon yang apa ni, spiral tu kan. Okay, so bentuk ni kita panggil alpha helix. Dan, okay, apa yang maintain strukturnya? Okay, kita tengok ya, nanti, okay, kita akan tengok kehadiran hydrogen bond. Okay, yang maintain bentuk macam helical ni, okay, adalah hydrogen bond, ya, di antara, okay, amino acid dia yang boleh membentuk hydrogen bond. Okay, itu ya, di antara, okay, boleh tengok pembentukan hydrogen bond dekat sini. Okay, boleh jadi antara nitrogen dengan oksigen. Okay, hidrogen dengan oksigen. Okay, dalam kes apa nama ni, polypeptide chain ini. Okay, yang kedua, alright, boleh juga membentuk beta pleated sheet. Okay, beta pleated sheet ni dia macam kita lipat kertas tu. Okay, so kita lipat kertas, gini kita nak buat kipas tu kan, dia macam ni. Okay, dan beta pleated sheet ni pun, okay, structure dia ni antara satu polypeptide chain. Okay, maksudnya dia akan bersambung macam ni lah. Macam ni. Sebenarnya dia satu rantai polypeptide saja. Okay, so bila dia berlipat dalam bentuk beta pleated sheet macam tu, okay, boleh form hydrogen bond juga. Okay, ni contoh dia ya. Okay, ni contoh hydrogen bond di sini. Okay, hydrogen bond di sini. Okay, kalau kita jumpa nitrogen ke dengan oksigen pun boleh membentuk hydrogen bond. Okay, so cuma kat sini kita tahu dia tetap satu polypeptide chain. Okay, so dia boleh membentuk alpha helix ataupun beta pleated sheet. Okay, alright, ni yang dah bagi tahu tadi. Okay, and contoh untuk secondary structure level, okay, contohnya macam alpha keratin. Okay, struktur protein dekat rambut. Okay, satu lagi protein that form tendon and ligament, okay, dekat collagen. Okay, dan boleh jadi juga dekat spider web. Okay, beta pleated sheet ni. Okay, beta pleated sheet dekat spider web. Ya, many globular protein and juga spider web. Okay, ni untuk beta pleated sheet lah. Okay, untuk beta pleated sheet ni, sebenarnya yang saya cakap tadi, dia akan lying side by side macam ni ya. Sebenarnya ia adalah daripada satu rantai polypeptide chain. So bila lying side by side lah, dia akan jadi hydrogen bond lah. Okay, and dia kata beta pleated sheet has high resistance to stretching. So dia macam fleksibel kan, macam kalau kita tengok spider web, spider melompat atas spider web dia tak rosak kan, sebab dia boleh stretch. Okay, ni contohnya. Okay, beta pleated sheet. Okay, alright. Okay, ni beza antara secondary structure. Okay, kalau kita tengok alpha helix dan juga beta pleated sheet di sini. Okay. Okay, tertiary level structure pula. Okay, this is also, okay, consists of, okay, satu je polypeptide chain. Okay, masih lagi satu polypeptide chain.
Okey, polypeptide chain ni masih ada satu, a polypeptide chain. Tapi apa yang berlaku adalah bending and twisting of the one polypeptide chain helix, okey, dan juga beta pleated sheet tu ke dalam satu compact structure ya. Okey, dan kemudian dia akan folded into globular shape. Okey, biasanya tertiary structure ni saya cakap tadi, okey, bentuk dia alpha helix macam ni. Kemudian dia akan jadi beta pleated sheet. Alpha helix balik. Lepas tu beta pleated sheet. Alpha helix balik. Beta pleated sheet. So dia akan folded. Okey. Punca dia hanya satu polypeptide chain ya. Polypeptide chain memang ada satu. Okey. Tapi the shape tu dia akan alpha helix. Okey. Akan bersambung dengan, mix dengan beta pleated sheet. Okey. So macam mana bentuk globular ni di-maintainkan? Orang kata dikekalkan. Okey. Sementara tertiary level structure ni biasanya enzyme. Okey, enzyme yang kena buat banyak proses. Okey, enzyme yang kena buat active site untuk pelekatan substrate kan. Okey, so apa yang maintain structure ni adalah hydrogen bond, ionic bond, disulfide bridge, hydrophobic interaction, dan satu lagi dia ada van der Waals interaction. Okay, so ikatan-ikatan ini yang akan maintain structure of the 3D structure. Okay, bentuk 3 dimensi ni. Okay, so nanti kita tengok apa faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab di mana bentuk tertiary level ini boleh destroy. Okay, nanti kita akan lihat. Okay, so ni macam mana these all bonds, okay, ikatan-ikatan ni terbentuk. Okay, for example, hydrogen bond dah bagi tahu tadi. Okay, hydrogen bond boleh terbentuk antara polar side chain. Okay, ionic bond pula boleh terbentuk antara positively, negatively charged side chain. Okay, maksudnya amino acid yang polar, okay, dia akan attract dengan R group daripada amino acid yang polar juga. Okey, yang polar ya. Okey. Kalau untuk ionic bond, amino acid, okey, bahagian R group dia tu akan, kamu kena ingat bahagian R group. Okey, R group tu yang attract dengan amino acid yang R group dia. Okey. Sini R group yang positif, for example. Sini R group yang negatif. Okey. So attraction tu akan berlaku lah. Okay, ionic bond akan form. Okay, for example, kita tengok kat dalam gambar rajah ni. Okay, ni adalah basic. Okay, dan ni adalah acidic. Okay, acidic amino acid. So, akan terbentuk ionic bond. Alright. Kalau dekat sini pula, okay, polar. Okay, dengan hydroxy group kat sini. Okay, polar ya. Okay, alright. How about disulfide bridge? Disulfide bridge pula terbentuk antara dua amino acid yang ada sulfhydryl ataupun kita kata sulfur atom lah. Okay, yang ada ni. Okay, dengan ada yang ni. Okay, so terbentuk disulfide bridge. Okay, how about hydrophobic interaction dan van der Waals forces? Okay, ini R group daripada amino acid yang ada kumpulan. R group dia adalah hydrocarbon lah, ataupun kita kata terbentuk daripada kumpulan hydrophobic amino acid. Okay, alright. So, ni structure dia. Okay, dan bila kita tengok dalam structure 3 dimensi ni, okay, 3 dimensional di sini,
Okey, boleh nampak ya. Ni bentuk yang beta pleated sheet yang berlipat ni. Okey, folded macam ni. Okey, tapi bila sampai dekat sini, okey, bentuknya adalah alpha helix. Okey, sini beta pleated sheet. Okey, tapi punca dia hanya ada satu rantai polipeptide. Boleh faham? Sekarang kita akan lihat quaternary structure. Okey, untuk quaternary structure level of protein, okey, protein ini mengandungi lebih daripada satu rantai polipeptide chain. Okey, supaya dia boleh berfungsi ya. Dan apa yang maintain structure quaternary ini adalah okey, semua ikatan-ikatan ini ya, hydrophobic interaction, okey, van der Waals interaction, hydrogen bond, ionic bond and disulfide bridge. And some of quaternary protein ya juga akan ada non-protein group. Okay, therefore baru dia boleh berfungsi lah. Okay, contohnya seperti hemoglobin. Hemoglobin mempunyai 4 globular polypeptide chain. Okay, it contain 4 globular polypeptide chain ya. 2 of them are alpha chain and 2 of them are beta chain. And hemoglobin also associated ataupun kita kata dilengkapi dengan kumpulan heme, ya, heme group. And dekat heme group ni pula ada ion, ferrum ion. Okay, ataupun kita kata atom ion. Okay, kat sini ada macam zat besi lah ya. Okay, so dekat sini nanti akan ada binding of oxygen molecule. Okay, ada oksigen ya. So dekat hemoglobin ni, so kalau lah satu hemoglobin, okay, boleh combine dengan oksigen. Berapa banyak oksigen? Okay, boleh ada 4. Okay, 4 oksigen. So nanti akan jadi oksihemoglobin lah. Okay, kita ada hemoglobin, oksigen. Okay, ataupun kita panggil oksihemoglobin. Okay, setiap satu hemoglobin boleh carry 4 oksigen molekul. Okay, oksigen gas molekul. Okay. And ni structure dia, okay, untuk quaternary structure. Okay, quaternary structure, kalau collagen ni lebih kepada rantai rantai yang ada banyaklah polypeptide chain, 1, 2, 3.